Ini situasi saya gambarkan. Di Malaysia juga, kalau kita tengok Malaysia hampir jadi macam Indonesia sekarang. Macam mana di Indonesia? Indonesia sama kaya sebenarnya. Kita nampak miskin Indonesia kerana ramai pekerja bibit datang ke Malaysia. Dan bibit pergi ke Arab Saudi adalah ribuan. Ada ribuan bibit di Arab Saudi dipenjarakan sekarang. Tunggu masa nak kena bunuh sebenarnya. Dihukum gantung. Macam-macam lah. Sebenarnya bibit ni mungkin tak bersalah. Tuan dia ni mungkin nak buat jahat dengan dia, mempertahankan diri, kadang-kadang dia terpaksa bunuh tuan dia demi mempertahankan maruah dia. Ada juga. Baik. Indonesia ni, kalau adik saya belajar di Indonesia, Jakarta terlalu kaya. Standard dia macam Kuala Lumpur. Kata kawan saya, kalau ikut bangunan di Jakarta lebih canggih daripada Kuala Lumpur. Cumanya Kuala Lumpur lebih baik dari sudut transport ni. Upaya dapat LRT, komuter Kuala Lumpur lebih baik. Tapi di Jakarta lebih baik dari sudut bangunan dan sebagainya. Kekayaan juga kaya. Tetapi Jakarta saja kaya. Ada lagi kawasan Jakarta yang kaya, tempat lain terlalu miskin. Indonesia kan luas Jakarta saja pada waktu siang hari ada dalam 17 juta. Rakyat kita 20 juta lebih, 28 juta. Dia Jakarta saja pada waktu siang ada hampir 17 juta. Bila orang balik kerja waktu malam adalah dalam 10 juta, 15 juta. Ramai tak ramainya orang Indonesia. Tapi di sekitar orang miskin, di selain pada Jakarta, miskin saja. Sebab itulah yang datang ke tempat kita ni orang yang duduk di pergunungan, duduk di kampung, pedalaman, yang memang tertindas. Di Indonesia yang miskin semakin miskin, yang kaya bertambah kaya. Sebab itulah kalau kita tengok cerita Indonesia yang bawang putih, bawang merah sebagainya tu, adik saya sebut belajar di Indonesia, muka-muka orang Jakarta ni semua macam model. Yang katanya orang kaya-kaya dah, cantik-cantik. Dan mereka sini bawa kereta. Kalau sudah kita di Malaysia ni, paling korang pun bawa kereta Mavic, kancil. Dia bawa kereta besar-besar tuan-tuan di Jakarta. Itu berlaku di Indonesia. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Di Malaysia juga, yang kaya makin kaya, yang miskin juga bertambah miskin di Malaysia. Kalau boleh saya buat contoh di tempat tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu pun nampak ramai ada orang miskin di sini. Tahu saya sebutnya, saya pun sama juga orang miskin. Kalau ikut rate Selangor. Di Pantai Dalam, kawasan yang paling malang saya rasa, kawasan antara 2 darjat. Baik, di situ dibina bangsa South, satu tempat yang sangat canggih. Dibina bangunan-bangunan membeli belah yang besar, ada dalam berapa? Kalau bahagian depan tu ada 7 bangunan yang cantik-cantik, direct je 7. Tapi saya rasa semuanya ada 14 atau pada 10, saya lupa. Dan di situlah dibina rumah flat yang bukan rumah flat, kondo, yang di lereng-lereng bukit, yang mana standard harga dia mungkin dalam 3,000 sebulan sewa dalam 3,000 sebulan. Di sebelah sana, di belakang pusat membeli belah yang hebat, pusat perniagaan yang hebat ini, situlah ada rumah-rumah orang miskin, yang mana macam tempat surah takwa tu juga, nak parking pun payah. Nak masuk kereta payah, lebih teruk daripada area surah takwa tadi. Dia punya parking kereta dia, kalau letak motor, kemungkinan hilang, kena curi sebab ramai orang miskin di sana. Tapi rate harga di sana adalah RM800. Kalau sini berapa rate harga yang rumah flat rumah flat biasa? 600. Ya, 500-600. Kalau 500 dia ada tempat saya di Taman Medan. Tapi di situ sebab dia duduk kawasan elit, dia terpaksa menanggung beban sebanyak RM800 sebulan sewa rumah. Dulu dalam 600.5. Dia naik mengejut sebab bangunan-bangunan hebat dibina di situ. Jadi tengok beza antara orang miskin dan orang kaya di Malaysia ni terlalu banyak. Jadi tuan-tuan, bila berlaku kes, minta maaf ya kalau cerita ni cerita yang sensitif sangat. Tapi bila berlaku kes, kalau agama lain yang minta bantuan, yang bagi bantuan pada orang miskin, apakah salah sebenarnya agama lain memberi bantuan pada orang miskin? Sebab itulah saya melihat apa yang dihujahkan oleh Dr. Asri sangat cantik. 2 hujah digunakan. Pertamanya adalah jangan tengok soal Kristian tadi.
tengok soal kita, adakah kita memberi zakat sebaiknya kepada orang miskin? Adakah zakat itu disalurkan kepada fakir miskin dengan baik? Kalau zakat disalurkan dengan baik pada fakir miskin, orang tak akan tinggalkan Islam. Pengalaman saya dah mengajar orang mengucap 2 kali, tuan-tuan. Di mana saya mengajar orang mengucap, saya jadi saksi orang masuk Islam. Tapi dia masuk Islam sebab lain, saya hanya jadi saksi je. Dan mengajar dan mengucap. Dimarah. Di bangunan marah. Kenapa orang suka masuk Islam dimarah? Ramai dah orang masuk Islam dimarah. Bukan masuk Islam di pejabat agama, dimarah. Kenapa? Kerana bila dimarah, lepas saja dia masuk Islam, lepas sembahyang zuhur ada kuliah dan sembahyang zuhur, orang akan bakat bagi duit ramai-ramai. Orang kedua yang saya Islamkan adalah seorang perempuan Cina, orang Sarawak. Kenapa dia nak masuk Islam? Kerana nak kahwin dengan teman lelaki dia yang juga orang Cina, yang baru masuk Islam dimarah juga. Dulu teman lelaki dia masuk Islam dimarah. Kali ini dia ajak pula teman perempuan dia tu masuk Islam yang dia di situ. Sepatutnya dia ajaklah masuk Islam di tempat pejabat agama. Tapi masuk Islam dimarah. Dia pelik. Kerana apa? Kerana orang marah bagi duit pula pada dia lepas tu. Jadi itu benda tu memikat hati dia. Dalam Islam ni memang memberi, kita nak tak nak, orang ni memang terhutang budi sebab duit. Yang tu kita tak dapat nafikan. Bila Abu Sufyan memeluk Islam, sebenarnya tak berapa lama kemudian berlaku peperangan. Dan Nabi ni menang besar, banyak harta yang Nabi dapat. Dan Nabi pun nak agih harta ghanimah tadi kepada orang-orang yang layak mendapat harta tadilah. Orang pergi perang dan sebagainya. Abu Sufyan pergi jumpa dengan Nabi. Abu Sufyan baru masuk Islam. Dulu dia orang besar, pemimpin besar. Jadi dia ni masuk golongan al-mu'allafati qulubuhum, yang patut dijinakkan hati dia. Nabi bagi pada dia 100 ekor unta. Kalau seekor unta sekarang ni harga dalam 3,000. Kalau 100 ekor unta, berapa harga dia? 300,000 ke berapa? Nak kata banyak, tapi harga unta dulu tak boleh banding harga unta sekarang. Sebab dulu unta tu adalah binatang pengangkutan juga, bukan binatang untuk disembelih makan macam tu je. Abu Sufyan kata, anak aku ada seorang kan aku nama Muawiyah. Nabi bagi 100 ekor unta pula pada Muawiyah. Ada seorang lagi anak aku nama Yazid. Nabi bagi pula Yazid 100 ekor unta, 300 ekor unta dapat. Kerana apa? Kerana pada teori Nabi adalah, kalau orang baru masuk Islam, orang nak kena Islam, kena bagi segala kebajikan pada dia. Kalau kita jaga kebajikan dia, barulah dia akan tertarik dengan Islam itu sendiri. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, tut'imut ta'am wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Bagi mereka makan dan bagi salam kepada mereka sama ada yang kita kenal atau tidak kenal. Bagi makan itu bererti jaga kebajikan mereka. Kita pelihara kebajikan mereka. As-salatu was-salam